صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dipertemukan kita dengan bulan Syawal, di mana pada bulan ini kita akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri, iaitu hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Hari Raya Aidilfitri merupakan hari yang penuh keberkatan, hari yang penuh kegembiraan, dan hari yang penuh dengan kemeriahan. Hari Raya Aidilfitri juga merupakan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketibaannya wajar kita syukuri. Ada banyak cara yang boleh dibuat untuk mensyukuri kurnia Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dengan mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri. Muslimin muslimat yang saya hormati. Sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri hukumnya sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut untuk umat Islam mengerjakannya. Ia sunat dikerjakan oleh orang yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang bermukim ataupun yang sedang bermusafir. Ia sunat dan afdal dikerjakan secara berjamaah, akan tetapi boleh juga dilakukan secara bersendirian. Sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri afdal dilakukan di masjid, kerana masjid adalah tempat yang mulia. Namun, dalam keadaan tertentu seperti sakit, musim penularan wabak dan sebagainya yang tidak memungkinkan orang mengerjakannya di masjid, masih saja sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri itu tidak wajar untuk kita tinggalkan. Kerana ia boleh saja dikerjakan di rumah, sama ada kita dilakukan secara bersendirian atau berjemaah bersama keluarga. Sekiranya ia dikerjakan di rumah bersama ahli keluarga, maka kaifiatnya, iaitu caranya, sama sahaja seperti mana dikerjakan secara berjemaah di masjid. Bagaimanapun sekiranya ia dikerjakan secara bersendirian, membaca khutbah tidaklah disunatkan. Demikian juga bagi jemaah perempuan, tidak disunatkan membaca khutbah, melainkan ada lelaki yang membacakan khutbah untuk mereka. Adapun waktu sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri adalah di antara terbit matahari, iaitu terbitnya sebahagian daripada matahari dan tergelincir matahari sebelum masuk waktu zuhur pada 1 Syawal. Akan tetapi, sunat dan afdal diakhirkan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri itu sehingga naik matahari dengan kadar tinggi segala, iaitu kira-kira 7 hasta pada pandangan mata kasar pada hari tersebut, sebagai ittiba', iaitu sebagai mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita di negara Brunei Darussalam, kebiasaannya sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat ditetapkan untuk dilaksanakan bermula pada jam 7.30 pagi. Timbul persoalan, bagaimana pula sekiranya seseorang terluput mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri pada waktunya? Adakah dia boleh mengqadha sembahyang sunat tersebut? Muslimin muslimat yang saya hormati, jawapan pada soalan tadi, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri sunat diqadha sekiranya seseorang itu terluput mengerjakannya secara tunai pada waktunya, iaitu dia belum mengerjakannya sehingga tergelincir matahari pada 1 Syawal. Sebagaimana disebut para ulama, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri termasuk dalam kategori sembahyang sunat muakkad
iaitu sembahyang sunat yang ada ditentukan masa untuk mengerjakannya oleh syarak. Menurut pendapat yang azhar dalam mazhab Asy-Syafi'i, semua sembahyang sunat muakkad sunat untuk diqada. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah berkata yang artinya, sekiranya terluput sembahyang sunat muakkad yang disunatkan berjemaah padanya, seperti sembahyang hari raya, atau yang tidak disunatkan berjemaah padanya, seperti sembahyang duha, disunatkan untuk mengqadanya menurut pendapat yang azhar. Ini berdasarkan beberapa dalil, antaranya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Rawahu Muslim, yang maksudnya sesiapa yang terlupa mengerjakan sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakan sembahyangnya itu apabila dia teringat akannya. Hadis riwayat Muslim. Qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ini boleh dikerjakan pada bila-bila masa, sepertinya halnya yang qada sembahyang sunat rawatib. Ini adalah pendapat yang azhar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Oleh yang demikian, qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ini boleh dikerjakan sama ada pada 1 Syawal atau pada hari-hari selepasnya, walaupun selepas berlalu bulan Syawal. Bagaimanapun, mengerjakannya dengan segera adalah afdal atas dasar menyegerakan ibadat supaya qada itu dikerjakan lebih dekat dengan waktu tunainya. Seperti mana keadaannya ketika dikerjakan secara tunai, qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri juga boleh dikerjakan sama ada secara berjemaah ataupun secara bersendirian. Muslimin muslimat yang saya hormati, mengenai kaifiat qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri pula, Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj ada menyebut yang artinya, sekiranya seseorang itu terluput sembahyang sunat hari raya, lalu dia mengqadanya, hendaklah dia mengerjakan takbir az-zawaid dalam sembahyangnya itu, sama ada dia mengqadanya pada hari raya atau pada hari lainnya. Takbir az-zawaid yang tersebut dimaksudkan takbir yang dilakukan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama sembahyang sunat hari raya, iaitu selepas membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Dan takbir az-zawaid juga dilakukan sebanyak 5 kali selepas takbir intiqal, iaitu takbir ketika bangun dari sujud pada rakaat kedua sebelum membaca at-ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah lagi, sembahyang sunat hari raya Idul Fitri yang diqada itu hendaklah dikerjakan secara jahar, iaitu secara menyaringkan bacaan seperti mana asalnya ketika dikerjakan secara tunai. Ini berarti bahawa qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri itu tetap sunat dikerjakan secara jahar pada bila-bila masa ia dikerjakan, walaupun qada itu dikerjakan pada waktu yang disunatkan membaca secara sir, iaitu secara perlahan. Bahkan disunatkan membaca khutbah jika dikerjakan qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri itu secara berjemaah. Ini berarti walaupun sembahyang sunat hari raya Idul Fitri itu dikerjakan secara qada, ia tetap dikerjakan seperti mana kaifiatnya ketika ia dikerjakan secara tunai. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Al-Bulqini rahimahullah berkata dalam kitab At-Tadrib yang artinya, dan qada sembahyang sunat hari raya itu jika luput waktunya seperti mana bentuk kaifiatnya ketika ia dikerjakan secara tunai. Ini tidak ada bezanya sama ada qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri itu dikerjakan pada selepas waktu zawal, iaitu selepas waktu tergelincir matahari pada 1 Syawal itu ataupun pada hari lainnya. Menurut Imam Al-Bujairimi rahimahullah, hal ini juga tidak ada bezanya sama ada qada sembahyang sunat hari raya Idul Fitri itu dikerjakan pada waktu siang
ataupun pada waktu malam. Muslimin muslimat yang saya hormati, demikian penjelasan mengenai hukum dan kaifiat mengqada sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri yang terluput dari waktunya. Kesimpulannya, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri sunat diqada sekiranya seseorang itu terluput mengerjakannya secara tunai pada waktunya. Qada sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri pula dikerjakan seperti mana kaifiat ia dikerjakan secara tunai. Ia boleh dikerjakan pada bila-bila masa sama ada secara bersendirian ataupun secara berjamaah. Bagaimanapun, mengerjakan qada sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri itu dengan segera adalah lebih afdal. Wallahu alam. Sekian dulu irsyad hukum untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim